Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin, wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Ya, silakan pengurusi surau, Tuan Imam, seluruh jemaah kuasa masjid surau, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, sementara tunggu teknikal, saya mula dulu dan izinkanlah saya untuk menyentuh malam ini ataupun pagi ini tentang peristiwa yang besar berlaku 17 Ramadan. Dua peristiwa yang Allah rakamkan dalam surah Al-Anfal. A'udzu minasyaitonir rajim. Wa'lamu annama walakum min syai'in fa inna lillahi wa lirrasul wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa bis sabil. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna 'alaina yawmal furqan yawma taqal jama'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan ketahuilah sesungguhnya ghanimah yang diperoleh dalam peperangan maka adalah 1/5 untuk Rasul dan untuk keluarga terdekat, anak yatim, miskin, ibn sabil, sekiranya kamu beriman kepada Allah dan apa yang Allah turunkan pada hamba kami pada hari Al-Furqan, yaitu hari pertemuan dua tentera, pasukan tentera, yaitu dilaksanakan sebagai peperangan Badar. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa di atas segala sesuatu. Peristiwa yang besar ini dirakamkan ialah nuzul Al-Quran dan juga peristiwa Badar Kubra. Dan tajuk kita bagi ini ialah Ruh Perjuangan Pemuda Badar Kubra. Peristiwa ini berlaku pada 17 Ramadan sebagaimana kita sebutkan tadi. Dan seramai 313 tentera bagi Rasulullah bertembung dengan 1000 lebih tentera musyrikin yang lengkap dengan alat peperangan, logistik peperangan mereka, dan berlaku di Badar di antara Madinah dan Mekah yang sekarang telah dibuka untuk lawatan. Dalam konteks ini kita lihat, insya-Allah keluar, inilah peta di mana tempat peperangan itu berlaku yang Allah rakamkan dalam Al-Quran yang disebut sebagai Okey, sekejap lagi keluar. Inilah peta di manakah tempat berlaku di situ. Para sahabat menempatkan satu tempat untuk pengen Rasulullah yang disebut sebagai Arish. Dan hari ini kalau kita melawat tempat lokasi peperangan ini, di situ telah dibina Masjid Arish. Di situ asalnya kemah yang diletakkan oleh baginda Rasulullah, oleh para sahabat untuk baginda Rasulullah. Dan gambar-gambar yang saya kongsi di sini sekejap lagi insya-Allah keluar menggambarkan tempat lokasi peperangan yang sebenarnya. Peristiwa ini sangat besar berlaku dalam sejarah umat Islam. Peperangan, perjuangan hidup mati bagi Rasulullah. Dan di tempat Rasulullah tinggal ini ada masjid yang dibina sekarang. Peperangan yang berlaku pada Ramadan, peperangan Ramadan ialah bulan perjuangan, bulan kemenangan. Peperangan ini bermulakan dengan mubarazah sebagaimana kita tahu, dan Rasulullah memerintahkan 3 orang sahabatnya supaya menentang 3 pemuka Quraisy. Dan Rasulullah menyebut, "Qum Utbah bin Rabi'ah, Qum Hamzah bin Abdul Talib, Qum Ali bin Abi Talib." Bangun wahai Utbah bin Rabi'ah, Hamzah bin Abdul Talib, Ali bin Abu Talib, dan menentang. Mereka menentang, masing-masing menentang tentera Quraisy. Maafkan saya, Hamzah, Ubaidah, dan juga Ali yang menentang 3 pemuka Quraisy. Dalam peristiwa ini kita lihat sangat penting sebab baginda Rasulullah bilangan sangat sedikit ataupun handicap berbanding dengan tentera musyrikin, dan Rasulullah terkenal dalam doanya yang cukup syahdu. Allahumma jazli ma wa'tani, ya Allah, tunaikanlah apa yang kau janji padaku. Allah mati mawatani, ya Allah, berilah apa yang kamu janjikan. Allahumma in tulika hadzal ansabih min al-islam la tu'bad fil ardi abadan, la tu'bad fil ardi. Sekiranya kumpulan hari ini kalah, maka kamu tidak akan disembah lagi di atas muka bumi. Dan Allah memberikan
turunkan wahyu, a'udzu minasyaitonir rajim. Istaghfiruna rabbakum fastajab lakum inni muddakum bi alfin minal malaikati murdifin. Dan ketika mereka minta tolong, kamu minta tolong kepada Tuhan mereka, maka Allah telah menunaikan permintaan tersebut. Dan sesungguhnya aku Allah akan memberi pertolongan sebanyak 1000 malaikat yang turun berdua-duanya. Peperangan yang menyaksikan para malaikat bersama dengan tentera Rasulullah. Dalam peperangan ini ringkasnya 70 orang tentera musyrikin telah ditawan. Sebahagian mereka 70 orang lagi ditawan dan 70 dibunuh. Termasuklah pemuka Quraisy, Abu Jahal, Utbah, Syaibah dan Umayyah bin Khalaf Abu Jahal. Manakala tentera Islam seramai 14 orang telah syahid. Dia 6 daripada Muhajirin dan 8 daripada Ansar. Apa yang berlaku di sini ialah sekiranya kita buat lawatan sekarang, kita dapat lihat lokasi yang kita masukkan, tempat yang bersejarah. Di situ terdapat kubur para sahabat dan terdapat satu lembah yang dicampak mayat tentera musyrikin yang telah terbunuh, termasuk Abu Jahal. Rasulullah berpesan, dan kita lihat di sini ialah apabila ditawan tawanan, Rasulullah berpesan supaya lakukan kebaikan kepada tawanan. Istausu bil usara au khaira. Dan Rasulullah pesan tawanan 70 orang ini harus kita lakukan dengan baik. Berikan mereka hak mereka. Maka kita lihat kisah ini sebagai satu iktibar seorang yang bernama Abu Aziz bin Umair. Dia menceritakan ketika itu dia masih musyrik dan dia di antara yang ditawan oleh Rasulullah dalam peperangan Badar. Dan apabila tentera Rasulullah yang selepas peperangan begitu lapar, mereka memasak roti. Apabila makanan telah selesai, makanan yang panas itu diberikan kepada para tawanan. Dan tentera Islam menunggu giliran mereka untuk makan, makanan diberikan kepada tawanan lebih awal. Diceritakan oleh Abu Aziz tadi bahawa tentera Islam hanya makan tamar yang kering, sedang kami makan makanan yang sangat istimewa yang disediakan oleh tentera Islam. Inilah kita lihat satu contoh bagaimana indahnya Islam. Hatta dalam peperangan, toleransi yang diberikan kepada para tawanan. Sama ada hukuman akan ditentukan kemudian, tetapi sebelum hukuman, layanan dan toleransi, hukum Islam yang begitu indah, yang kalau kita lihat ini tidak dapat dilakukan oleh manusia sekarang. Memberikan kebaikan kepada pertawanan tidak dilakukan oleh tentera moden, kecuali mereka yang berpegang kepada iman dan takwa. Allah rakamkan dalam surah Insan apa yang berlaku di situ. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yutawna ta'ama al-habihi miskinan wa yatiman wa asira. Surah Insan 8. Dan mereka memberi makanan kepada mereka yang orang yang dicintai, orang miskin, anak yatim dan para tawanan. Sejarah umat Islam melakukan pada tawanan sungguh syahdu. Dalam setiap peperangan kita lihat apabila Islam sampai ke Balkan, ketika zaman Kerajaan Osmaniyah umpamanya, apabila berlaku peperangan di antara tentera Islam dengan tentera kafir, sekiranya tentera Kristian telah terluka dalam peperangan tadi, mereka tidak kembali ke kamp mereka sebab mereka bakal dibunuh oleh tentera mereka sendiri. Tetapi mereka akan berlindung di bawah kamp Islam. Islam akan memberikan layanan rawatan sehinggalah mereka sembuh dan kemudian termasuklah dalam hukum tawanan. Tentera Kristian akan apabila mereka cedera, mereka tidak kembali bertemu mereka. Mereka pergi ke kamp Islam dan Islam memberikan keadilan yang sesungguhnya. Itulah kekuatan Islam ke Balkan. Balkan diperintah oleh Islam selama 16 tahun. Tapi sayang, apabila kita kalah, kita disembelih di Bosnia, kita disembelih di seluruh Eropah, dan itulah nasib kita. Dan Islam berikan contoh yang cukup indah sekiranya kita kembali pada Islam. Tuan-tuan, dalam hadis yang banyak, alhamdulillah, Rasulullah dalam hadis yang banyak berpesan dalam peperangan akhlak yang indah. La taqtu syajarah, jangan kamu tebang pokok.
Wala taqrub imratan, jangan kamu bunuh wanita, lelaki tua, para abid mereka yang dalam rumah ibadah. Jangan kamu cincang tentera kamu. Dan kita bandingkan apa yang berlaku pada Islam dilakukan oleh musuh kita. Dan inilah keindahan yang sangat-sangat indah dalam sejarah peperangan. Para orientalis yang mengkaji tentang sejarah keadilan, toleransi Islam hatta dalam peperangan, mereka menulis secara sambil lewat. Mereka tidak menyatakan dengan hakikat sebenarnya. Bagaimanakah di Balkan umpamanya orang Kristian lebih suka berada di bawah sistem Islam daripada di bawah kerajaan mereka sendiri, sebab kerajaan mereka sangat-sangat zalim terhadap rakyat mereka. Di Spanyol umpamanya, bagaimanakah Islam boleh masuk ke Spanyol dengan mudah? Taurik bin Ziyad telah mencatatkan bahawa dia dijemput oleh anak saudara ataupun adik kepada raja yang sangat zalim, Raja Rodrik. Dan apabila Taurik bin Ziyad sampai ke Spanyol dan dia disambut oleh tentera Kristian, dia disambut oleh penduduk Kristian yang mengalukan datang supaya Islam membebaskan mereka. Mereka tidak tulis sejarah ini. Sejarah ini tercatat dalam sejarah Islam. Dan dengan mudah Spanyol yang kemudian disebut Andalusia jatuh ke tangan Islam. Kenapakah Balkan menjadi negara Islam dengan cepat? Bagaimana ke Bosnia, Slovenia, Hungary, Romania ialah sebuah negara Islam di bawah khalifah, sebab mereka mengatakan kami lebih cintakan serban khalifah berbanding tiara pop kami sendiri. Kami lebih cintakan umat Islam daripada pemimpin Kristian kami, sebab mereka sangat zalim. Dan itulah yang digambarkan dalam sejarah yang benar. Mari kita kenang kembali peristiwa Padang Barat, menggambarkan permulaan contoh yang indah dalam peperangan yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah. Begitu juga dengan ketika zaman Khalifah Ar-Rasyidin, Khulafaur Ar-Rasyidin. Kita lihat ketika wasiat Sayyidina Abu Bakar, apabila tentera masuk ke dalam sebuah kawasan, maka apa yang disebut dalam hadis Rasulullah diulang kembali, supaya lakukan dengan baik dan jangan melakukan kemusnahan rumah ibadat, dan kemudian jangan la taqlu kabiran haraman wala imratan, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh wanita, wala walidan, jangan bunuh kanak-kanak, dan la takhruju umran, jangan yuhrubu wala taqribu umran, jangan hancurkan tamadun, wala sajaratan illa linafid, tidak boleh hancurkan tanaman, dan sebagainya. Dan inilah akhlak yang sangat indah yang ditunjukkan oleh Islam sepanjang sejarah keagungan kita, tertulis dengan tinta emas. Kita lihat dalam pembukaan Al-Qudus yang dilakukan oleh Salahuddin Ayyubi. Apabila Al-Qudus yang diperintah ataupun yang di bawah pengaruh, yang ditawan, yang berada di bawah Kristian, dan tentera Islam mengalahkan pada tahun 1987. Apa yang berlaku ialah para tawanan ditawan oleh Salahuddin, dan para isteri tawanan datang kepada Salahuddin dalam satu riwayat, wahai Panglima, apakah kami dapat membawa keluar daripada Jerusalem ini? Apa yang kami sayang? Ya, silakan. Kamu boleh mengambil semua harta kamu untuk kembali, untuk keluar daripada Jerusalem dengan selamat. Kamu boleh tinggal di Jerusalem dengan selamat, dengan syarat jizah, maksudnya akui kepimpinan Islam. Dan kamu boleh keluar daripada Jerusalem dengan selamat sampai ke destinasi kamu. Kamu boleh membawa harta yang kamu suka. Dan kata para isteri tawanan, wahai Panglima, barang yang kami paling sayangi ialah suami kami yang menjadi tawanan. Kata Salahuddin, untuk suami kamu harus ditebus sebagaimana ditentukan oleh undang-undang kami. Kamu harus menebus suami kamu untuk bawa keluar bersama kamu. Para isteri mengatakan, kami tidak ada wang. Kata Panglima, kalau begitu, wahai umat Islam sekalian, sekarang terdapat permintaan daripada para isteri yang ingin menebus suami mereka. Mereka tidak ada wang, silakan berikan wang untuk mereka tebus suami mereka yang ditawan oleh kita. Dan tidak ada wang yang banyak untuk membebaskan suami mereka. Lalu Salahuddin Ayyubi yang membayar tebusan tersebut dan membebaskan tawanan. Itulah keadilan Islam yang tidak dicatatkan oleh orientalis. Betapa indah hatta dalam peperangan. Dan saya nak bandingkan apa yang berlaku di Palestin sekarang.
Kita lihat betapa indahnya apa yang berlaku oleh Islam, dan kita banding apa yang dilakukan sekarang, yang dikatakan zaman demokrasi, zaman moden, dan apa yang kita gambar di sini tidak ada bayangan yang dilakukan dalam sejarah moden. Kita lihat apa yang berlaku di Palestin. Sejak tahun 1948, umat Islam dizalimi, dan sampai hari ini telah lebih 30,000 yang telah dibunuh. Sebahagian besar ialah kanak-kanak. Hampir separuh daripada yang jumlah yang dibunuh oleh tentera rejim Zionis ialah kanak-kanak. Dan gambar-gambar ini menyaksikan bagaimanakah peperangan yang dilakukan oleh manusia moden tidak dapat digambarkan dengan keadilan yang tunjukkan Islam. Tidak sama sekali. Sejak tahun bertahun kita lihat anak-anak ditawan dan ditangkap, dibawa masuk dalam penjara, ditutup dalam penjara besi, sebahagian mereka diseksa sehingga mati, dan jumlah mayat yang dimasuk dalam kontainer masih ada sampai sekarang yang mereka tidak isytiharkan berapakah jumlah anak-anak yang dibunuh dalam penjara. Ini dilakukan Israel. Kita bandingkan dengan kisah yang dilakukan oleh para pejuang Islam satu masa dulu, berbeza sama sekali. Ini gambar yang dirakamkan oleh seorang jurnalis daripada Barat dalam peperangan yang berlaku 7 Oktober lepas. Sebahagian daripada tentera Israel, tugas mereka ialah menculik pemuda-pemuda kita. Mereka sangat benci pada pemuda sebab pemuda yang dibesar dalam perjuangan mereka bakal menjadi pejuang yang sangat kental satu masa datang. Oleh sebab itu, hapuskan anak-anak kecil. Sebab anak yang membesar dalam peperangan mereka akan berjuang. Termasuklah jurucakap Hamas sekarang, Abu Ubaidah, ialah anak-anak yang sedang berjuang membaling batu satu masa dulu, sekarang telah berjuang dengan begitu hebat. Inilah yang dilakukan oleh tentera Islam. Kita bandingkan dengan kaedah Islam yang sukar untuk kita jelmakan sekarang, kecuali kita lihat sebahagian roh perjuangan yang dilakukan dalam peperangan Badar dipotret ataupun ditunjukkan dalam perjuangan umat Islam yang pertahankan Gaza sekarang. Tuan-tuan, sepanjang peperangan ini telah masuk bulan ke-6, peperangan yang sedang berlaku antara Gaza dengan Israel, sejak 7 Oktober lepas, sebanyak 400 kanak-kanak yang diculik. Itu yang berlaku pada bulan pertama peperangan. Sekarang barangkali statistik tidak dapat kita dapat dengan tepat, dan mereka menculik anak-anak untuk dipenjarakan, dan ini gambar penjara. Kanak-kanak tidak berikan hak asasi dalam penjara. Kanak-kanak yang tidak berperang, mereka ditangkap, dizalimi, dan berapa ramaikah yang berada dalam penjara Israel hari ini? Hanya Allah yang tahu. Dan kita lihat dalam peperangan 7 Oktober lepas, ketika gecatan senjata pertama, maka berlaku perukaran tawanan. Kita bandingkan tawanan yang berlaku dalam sepenjara Israel, kita banding dengan apa yang dilakukan Rasulullah terhadap tawanan perang Badar. Ini wanita yang dibebaskan antaranya, dan ketika dia ditangkap oleh rejim Zionis, dia seorang wanita yang cantik. Bila dibebaskan, hidungnya tidak ada. Tuan lihat, tangannya 10 telah hidung, dipotong setiap masa dan ketika, dan dia diseksa setiap masa dan ketika. Lebih lagi pada 7 Oktober bila berlaku peperangan, mereka mengatakan disebut bahawa kawan-kawan saya diseksa sebahagian mereka mati, dimasuk dalam kontainer, dan masih ada dalam penjara lagi mayat mereka yang bergelimpangan. Ini dilakukan oleh rejim Israel yang kononnya mereka adalah the chosen people, Sya'bullahul Muhtar. Tapi saya tidak berlaku. Kami dipukul ketika dalam penjara Israel, yang dibebaskan ketika gecatan senjata pertama. Kami dizalimi, kami dipukul setiap hari, termasuklah anak-anak yang ditawan. Dan bandingkan apa yang ditawan oleh Hamas, yang dikembalikan pada Israel, dan ketika dibebaskan. Gambar ini menggambarkan apa yang berlaku dalam penjara, dalam tawanan umat Islam. Mereka mengucapkan terima kasih. Mereka mengulangi kembali roh perjuangan perang Badar. Wa yut'imuna
ada hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka memberi makanan kepada orang yang mereka kasihi, kepada orang miskin, kepada yatim dan para tawanan. Exactly sebagaimana yang berlaku dalam perjalanan Badar. Wanita ini bercakap, ketika kami ditawan oleh Hamas, mereka sangat lapar. Mereka masak roti yang panas mereka beri kepada kami. Mereka makan hanya tamar kering. Tentera Islam hanya makan tamar kering. Diulang sekali lagi apa yang lakukan Rasulullah. Sekali lagi apa yang lakukan Rasulullah diulang oleh Hamas, yang dianggap oleh sebagai pengganas oleh seluruh Eropah, NATO, Amerika Utara dan Selatan, dianggap pengganas oleh Jepun, oleh India, oleh Singapura, oleh Thailand, oleh Myanmar. Inilah orang yang menunjukkan sejarah keadilan yang sehakiki dalam konteks tawanan perang. Dan ini wanita bersama anaknya yang dibebaskan. Kami minta terima kasih selama kami tawan, memberikan kami satu dimensi bahawa keganasan yang dicanang oleh Barat sebenarnya kamilah yang ganas. Kami menemui satu jenis manusia yang tak pernah kamu temui di luarnya. Kami hidup dalam penjara dengan aman netral, dan anak kami tidak ingin keluar dari penjara. Wanita ini menyatakan dia ditawan oleh Hamas. Anaknya tidak ingin keluar daripada penjara Hamas sebab dia sangat gembira. Dan dia menulis surat cinta kepada tentera Hamas. Kami diberikan lawanan diraja. Kami diberikan lawanan diraja untuk mengulang kembali roh perjuangan Rasulullah yang dianggap pengganas oleh negara Arab. Sehingga Jordan mengatakan Hamas pengganas, Saudi mengatakan pengganas, Turki pun kata pengganas. Sekarang dia tarik balik, dia kata bukan pengganas. Dan Mesir kata pengganas. Dan seluruh kita lihat yang seliling perjuangan ini dicap sebab pengganas, termasuklah Dubai. Dubai mengatakan perjuangan kami adalah bersama Israel untuk hancurkan Hamas. Sebab Hamas tidak boleh hidup tanpa muka bumi, sebab mereka adalah pengganas. Kalau Dubai yang menyatakan demikian, apakah ada lagi yang kita harapkan? Begitu juga dengan Bahrain, mengatakan dengan suara yang sama. Dan surat ini menyatakan bagaimana toleransinya umat Islam yang diulang kembali dalam peperangan Badar ini. Dan saya ingin berkongsi satu kisah. Kisah yang tercatat dalam kitab sirah kita, yaitu dalam peperangan Badar sedang berlaku, yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah Amr Rahman bin Auf. Rahman bin Auf mengatakan, saya sedang berdepan dengan tentera Badar, tentera musyrikin, dan kami membuat satu saf perjuangan. Saya mengharapkan yang sebelah saya ini ialah panglima yang besar seperti Ali bin Abi Thalib, di sebelah kiri saya Hamzah, supaya kami merasakan kekuatan kami. Tapi dalam peperangan itu saya lihat ke kanan saya lihat kanak-kanak, seorang pemuda yang belum betul-betul pemuda. Dan sebelah kiri saya lihat seorang pemuda. Ini tema kuliah kita ini. Dan kata Abdul Rahman, ini lafi saf yaum Badr. Iza ilbatu fa iza hiya fi yamini wa yasri patayan. Hadisan sin. Di kiri kanan saya pemuda yang sangat muda, yang tidak sesuai, tidak fit untuk berperang. Tapi itulah takdir, saya bersama dengan pemuda. Dan seorang di belah kanan pegang tangan saya. Dia kata pada saya, "Ya pakcik, yang mana satu ke depan itu Abu Jahal." Kenapa? Kata Abdul Rahman, karena saya ingin membela Rasulullah. Hari ini tiba masa untuk saya membunuh musuh Allah ini. Dan saya akan membela Rasulullah. Dalam perjuangan ini saya buktikan saya akan bunuh Abu Jahal. Tapi pakcik jangan beritahu sebelah pakcik itu. Itu kawan saya. Dia juga ingin bunuh Abu Jahal. Jangan beritahu dia mana Abu Jahal. Kemudian tiba-tiba ditarik tangan dia sebelah kiri oleh pemuda sebelah kiri. Pakcik soalan sama ditanya. Yang mana satu Abu Jahal? Beritahu saya Abu Jahal. Sebab saya sudah bercita-cita dia mencela Rasulullah, dia mencela Islam, dan hari ini saya akan membela Islam. Saya akan membela Rasulullah. Tapi jangan beritahu kawan saya sebelah kanan, dia juga ingin membunuh Abu Jahal. Peperangan bermula dan ditunjuk Abu Jahal oleh Amr Rahman bin Auf kepada dua pemuda tadi.
Dua pemuda tadi lari ke Abu Jahal dan terus dipancung Abu Jahal. Dan kembali semula dua-duanya, "Pakcik, saya sudah bunuh Abu Jahal." Rupa-rupanya Abu Jahal tidak mati. Abu Jahal belum mati ketika itu. Tetapi dua pemuda ini setelah berjaya mengatakan, "Itulah tujuan kami datang ke sini. Walaupun usia kami tidak dibenarkan Rasulullah untuk perang, kami datang untuk membunuh musuh Allah." Kemudian katanya Abu Bakar bangkit kembali, dibunuh oleh sahabat lain. Itu kisah lain. Tetapi yang saya nak fokus inilah pemuda yang dididik oleh Rasulullah, para sahabat yang dididik Rasulullah. Mereka mempunyai perjuangan yang hakiki. Sekarang kita lihat di Gaza. Apakah ada ciri ini dalam perjuangan ini? Yang dikatakan mereka adalah pengganas oleh hampir seluruh dunia, termasuk umat Islam sendiri. Apakah mereka ada ciri yang sama? Ataupun memang benar-benar pengganas? Kita lihat. Apabila Gaza menentang Israel, Israel disokong oleh seluruh dunia. Warna biru ialah negara yang menyokong Israel. Seluruh Amerika termasuk ke utara, sebahagian Amerika Selatan, seluruh NATO, Amerika, Kesatuan Eropah solid bersama untuk menyokong Israel. India solid, Australia, Jepun, Korea Selatan, Thailand, Singapura, Myanmar, Filipina, semua bersama dengan Israel. Sedangkan Hamas tidak dibantu hatta oleh jiran mereka sendiri. Jordan tidak bersama mereka, Morocco tidak bersama mereka, Sudan tidak bersama mereka. Sebuah kampung, tuan-tuan cuba bayangkan, sebuah kampung, bukan sebuah negara. Kalau negara namanya Palestin, tetapi dia bukan Palestin, dia separuh tak sampai Palestin. Dia hanyalah 300 km persegi, satu kawasan yang sangat kecil. Satu daerah. Jauh lebih kecil daripada Gombak. Dan dia menentang dunia. Kalau kita cantumkan warna biru, dia menjadi separuh dunia. Tuan-tuan bayangkan separuh dunia menentang satu kampung. Dan dengan angkuh, UK mengatakan, yang sangat menguasai Islam. Perdana Menterinya seorang India, yang satu masa dulu dijajah oleh British, sekarang dia berkelakuan sama seperti tuannya lampau. Dia mengatakan, kami akan hancurkan Gaza dalam masa 3 hari. Perancis mengatakan, kami hancurkan dalam masa seminggu. Dan secara gelap, Israel sendiri mengatakan, Hamas akan hancur dalam masa yang sangat singkat. Hari ini sudah masuk 6 bulan. Mereka terkial untuk menghapuskan apa yang mereka dakwa. Bahkan mereka yang kalah di Gaza. Untuk menutup apa yang berlaku di Gaza, kematiannya banyak tentera Israel, mereka telah bom pelarian kita di Rafah. Itulah kekecewaan mereka yang mereka tunjukkan sebab mereka tidak kuasai Gaza dalam masa 6 bulan ini. Tuan-tuan yang saya hormati, siapakah yang berjuang pertahankan Gaza hari ini? Yang pertahankan Masjid Al-Aqsa ialah pemuda. Apakah pemuda ini ada sifat yang kita lihat tadi dalam perjuangan di Badar? Dan kita lihat inilah pemuda yang keserangan. Mereka tidak disokong hatta oleh West Bank, hatta oleh Palestin yang resmi. Mahmud Abbas tidak bersama mereka. Mereka keserangan. Satu kampung menentang satu dunia. Tuan-tuan boleh bayangkan pemuda ini, pemuda yang bukan biasa-biasa, pemuda yang luar biasa. Dan mereka dizalimi setiap masa. Sejak tahun 1948, apabila Palestin diserahkan dalam perjanjian Balfour kepada Israel oleh British, maka bermulalah tribulasi katastrofik yang berlaku ke atas umat Islam di Palestin, dan mereka bangkit untuk pertahankan negara mereka, dan mereka disebut sebagai pengganas. Dalam kurun ke-20, tuan-tuan, selepas jatuhnya Kerajaan Osmaniyah, hari ini telah 1 tahun berlalu, kejatuhan Khalifah Islam, maka negara Islam tidak ada satu pun yang merdeka. Daripada Morocco sampailah ke Asia Tenggara, tidak ada satu pun negara Islam yang merdeka. Kita duduk tempat yang paling bawah. Dan yang paling dahsyat, yang paling hina barangkali, ialah Palestin. Bumi asal mereka, mereka keturunan bangsa Kanaan yang telah diserahkan bumi mereka kepada Israel, maka berlakulah siri-siri pembunuhan, penderaan, dihalau keluar dari negara mereka. Dan tahun lepas, maksud saya tahun 2022, ketika kita sedang bersolat musim puasa, hari Jumaat musim Ramadan,
sedang kita bersujud solat Jumaat, tentera Israel datang memulakan apa yang mereka sebut penghapusan etnik di Masjid Al-Aqsa. Berita ini tidak disebar luas dan mereka telah melakukan apa yang mereka lakukan. Orang tua, orang muda, orang tua yang duduk Masjid Al-Aqsa solat di hujung senapang tentera Israel. Ini berlaku sejak daripada tahun 1944. Kemuncaknya berlaku pada tahun 1997, 1998, tahun 73, 80, 81 dan seterusnya. Kita dizalimi setiap masa dan ketika. Kita dibom sejak daripada tahun bertahun dan kemuncak pada tahun 22. Gaza dibom dan mereka hancurkan hospital dalam peperangan. Hospital yang mereka hancurkan, dan bangkitlah pemuda-pemuda yang tuan-tuan saksikan apakah ada ciri yang sama yang berlaku sejak peperangan Badar. Apakah perjuangan ini dilakukan oleh pengganas ini? Yang disebut oleh pengganas, kadang-kadang kita juga tersasul-sasul dengan pengganas. Kadang-kadang berita kita juga mengambil berita CNN, kita tersasul dengan pengganas. Siapa kita sebenarnya bila kita memetik berita musuh Islam dan kita jadikan sebagai sumber rujukan kita? Ini pemuda-pemuda yang disebut sebagai pengganas. Pemuda-pemuda yang tidak disokong oleh siapa. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Iza fasada ahlu Syam fala kharibukum." Apabila ahli Syam telah rusak, tidak ada kebaikan pada kamu. Tetapi Rasulullah berjanji, "Walan tazal ta'ifatun min ummati mansurin la yudhum man khadrum hatta taqum as-sa'ah." Dan akan muncul satu kumpulan kecil pada umatku yang akan berjuang sampai kiamat. Mereka tidak disokong oleh kawan mereka, saudara mereka, oleh jiran mereka, tapi Allah berikan pertolongan mereka. Dan mereka akan terus berjuang sampai hari Jumaat, sampai kiamat. Siapakah mereka? Apakah kebenaran ini atau tidak? Apakah ciri ini ada? Mereka kepalanya kecil, hatta jiran mereka tidak menyokong mereka. Tetapi Allah beri kesokongan mereka. Mereka akan terus berjuang sampai hari kiamat. Itulah gambaran pemuda-pemuda yang ingin menjadi tentera dalam perjuangan ini, tuan. Pemuda-pemuda Hamas yang usianya 18 ke atas, kurang daripada 40 tahun, mereka antara syarat ialah wajib salat berjemaah, khususnya subuh. Mempunyai sifat menghafal Al-Quran, tafsir Al-Quran, satu hari sekurang-kurangnya satu juzuk dalam peperangan. Dalam peperangan satu juzuk Al-Quran harus dibaca. Dan tuan puasa, bertahajud dan turun untuk an-nasru awi syahadah. Kami turun untuk menang atau kami syahid, tidak ada pilihan ketiga. Dilatih kami turun untuk menang atau kami syahid, tak ada pilihan ketiga. Dan inilah beri kekuatan. Mereka membina kekuatan mereka. Mereka melakukan segala wa'du masalatun min quwwatin wa min ratil turhibun nabi Allah aduakum akhirin min dunihim la ta'lamun Allah lamhum. Supaya kamu sedia dengan kegelapan peperangan. Kita, pengalaman kita sejak tahun 80-an, kita diserang. Daripada situlah kita mula membina kekuatan sedikit demi sedikit. Dan dalam 7 Oktober lepas, pemuda-pemuda ini turun dengan falsafah yang sebutkan tadi, an-nas awis syahadah, an-nas awil al-ishadah. Itulah dua pilihan yang tidak ada ketiga, tuan-tuan semati. Palestin bermadi darah. Darah melimpah di mana-mana. Inilah yang kita lihat dunia memerhatikan. Dunia hanya merhatikan umat Islam dibunuh sejak tahun bertahun. Pada tahun 1982 kita dibunuh di Syabra al-Syatila. Pada tahun 1948 kita dibunuh dalam peristiwa Diyasir. Dalam tahun-tahun yang berikutnya setiap tahun ketika darah mengalir, dan inilah dunia saksikan. Tuan-tuan, kita pertahankan negara kita. Kita dianggap sebagai ganas. Apakah ada lebih hina daripada ini? Apakah ada lebih hina? Dalam kurun ke-20 tidak ada satu negara Islam yang merdeka. Semua terjajah sehinggalah kita merdeka. Akhirnya kita merdeka. Tapi sebelum kita merdeka, kita dijajah dan tidak ada negara umat Islam yang merdeka selepas kejatuhan Utsmaniyah. Kita tahan negara kita, kita dianggap pengganas. Kita duduk tempat dalam paling bawah dalam sejarah manusia. Pertahankan negara kita pengganas. Tuan-tuan jangan takut jatuh, sebab tak boleh jatuh lagi. Kita duduk tempat yang paling bawah. Ini pemuda-pemuda depan saya. Kita harus ingat, apa hari ini kita duduk tempat paling bawah. Dan jangan takut jatuh, tak ada tempat untuk jatuh. Inilah yang kita saksikan. Kita duduk negara kita, bangsa Kanaan, bangsa asal Palestin.
keturunan Nabi Nuh AS. Bahkan Bani Israel datang lebih lewat. Nabi Ibrahim AS datang ke Iraq lebih lewat. Ketika Nabi Ibrahim sampai ke Palestin, di situ orang Palestin telah ditinggali oleh orang, didiami oleh orang bangsa Kanaan sampai sekarang. Kanaan itulah bangsa Palestin sekarang, bangsa Gaza sekarang. Tuan-tuan, mereka bersedia dalam masa yang belasan tahun membina kekuatan di bawah. Sebab di atas mereka jangkakan dunia akan hancurkan kami. Kita bina sistem di bawah. Dan Barat persendakan kita, dia kata terowong, bukan terowong. Tuan-tuan juga terpengaruh. Mereka kata bekerja dalam terowong, dan terowong tak ada dalam satu hari, tuan. Sekarang 6 bulan. Bukan terowong, tetapi ma'dinatul muqawwamah tahtal ard. Yang kita bina adalah sistem bandar di bawah tanah. Inilah yang tidak diketahui. Bahkan seluruh kawasan Israel telah kita tawan di bawah. Kita boleh naik bila-bila masa, dan kita ada sistem yang bebas daripada sistem yang di luar. Electricity kita ada sendiri. Kita ada sistem internet, apabila dipadam di atas, kita masih berhubung di sini. Ini yang tidak diberitahu. Bahkan ini rahsia besar. Bahkan sistem bandar ini telah melampaui seluruh Israel. Israel telah ditawan daripada bawah. Dan kita masih menguasai sampai hari ini. Berita kita telah kalah. Berita yang dikeluarkan oleh CNN, kita telah kalah. Berita kita, mereka yang kalah. Tuan-tuan, hati-hati. Jangan lihat sama sekali berita BBC, berita CNN, sebab mereka sengaja memberikan racun dalam berita mereka. Tuan-tuan semati, sistem komunikasi di bawah bandar, di bawah tanah, masih belum dapat didetek oleh Amerika. Amerika masih belum dapat detek sistem perhubungan kita. Bahkan dalam Perang Dunia Pertama, Kedua, sistem hubungan dapat diintercept oleh tentera Amerika. Tetapi sampai hari ini mereka malu, mereka tak dapat intercept hubungan antara pejuang-pejuang Hamas. Dan inilah yang sebenarnya tidak nyatakan. Yang mereka hancurkan sekarang, tuan-tuan, ialah orang awam, bukan tentera. Tentera masih intek sampai hari ini. Tuan-tuan cuba bayangkan, satu kawasan 300 km persegi, menentang separuh dunia. Kita dapat bertahan 6 bulan. Bahkan kita akan bertahan, insya-Allah. Dan insya-Allah kita akan bebaskan Masjid Al-Aqsa. Itulah janji pejuang-pejuang, pemuda-pemuda yang sedang berjuang sekarang. Inilah jurucakap asalnya pemuda yang membaling batu kepada tentera Israel. Dalam gambar, tuan-tuan lihat, gambar yang terkenal, seorang budak pegang batu baling pada kereta kebal. Inilah orangnya. Inilah orangnya yang satu masa duduk dia kanak-kanak dengan batu membaling, dan orang Malaysia mempersendakan dia. Bagaimanakah batu dapat melawan kereta kebal? Tuan-tuan, bukan batu yang mengalahkan mereka. Kemenangan ialah Allah. Tugas kita adalah berjuang. Tugas kita berjuang. Kemenangan ialah urusan Allah. Hatta dengan sebiji batu. Dan tuan lihat sekarang apakah yang berlaku. Pemuda dengan sebiji batu sekarang menguasai dalam peperangan ini. Dan setiap kali dia keluar, dia bawa mesej, dzalikum wa anna Allah muhidu kaidil kafirin. Demikianlah, sesungguhnya Allah akan menghina orang kafir. Dan kami percaya bahawa kemenangan berpihak pada tentera Allah. Dan tuan-tuan, sebelum tentera Israel, sebenarnya tentera UK. Yang banyak matilah tentera UK, tentera Perancis, tentera Amerika. UK yang sangat benci pada Islam, tuan-tuan. Tentera mereka yang mati banyak di Gaza. Tentera Thailand, tentera India, tentera Filipina yang mati. Kalau kamu masuk ke Gaza, 4 kemungkinan kamu akan hadapi. Kamu akan dibunuh. Kamu menjadi tawanan perang kami. Kamu akan cacat kekal. Ataupun kamu jadi gila kekal. Ini amaran diberikan. Termasuk tentera Thailand, tentera India yang telah mati terkorban di sana. Mereka tak ada pengalaman peperangan. Sebab Amerika tahu, kamu pergi, mereka pengganas dan mereka akan kalah dalam masa 3 hari. Tentera India pun masuk dan mereka terkorban di Gaza. Rupa-rupanya sedunia untuk hancurkan Gaza. Tuan-tuan, bukan hancur Gaza, hancurkan Islam. Hancurkan, tuan-tuan. Dan kita masih tidur. Inilah yang sedang berlaku. Mereka masuk, mereka isytiharkan kami kuasa Gaza. Rupa-rupanya perangkat samar dan mereka dibunuh beramai-ramai, termasuk komander tentera Amerika yang terbunuh. Mereka sembunyi sampai sekarang. Tuan-tuan, komander tentera Amerika, tentera terbesar, mati di tangan pejuang ini. Menunjukkan dari segi moral mereka telah kalah.
Ini berlaku dalam bulan pertama. Tuan-tuan, berita kita. Setakat ini kata Hamas, yang mereka bunuh ialah orang awam, bukan kami. Kami masih intact. Kami masih menguasai seluruh bandar di bawah tanah. Termasuklah Tel Aviv itu kami telah kuasai. Setakat ini kami telah membunuh 4 komander brigade, 39 komander platoon, 13 komander batalion, 6 lieutenant colonel yang telah kami bunuh. Ini bulan pertama. Maksudnya pegawai tinggi Israel telah banyak terkorban. Oleh kerana mereka telah kecewa di Gaza, mereka tunjuk kecewa mereka dengan Rafah. Rafah ialah kawasan yang selamat. Umat Islam di utara Gaza, bila mereka bom utara Gaza, kita pergi ke tengah. Bila kita tengah, dia kata ke selatan, kita turun ke Rafah. Rafah tempat selamat. Dan akhirnya bulan puasa mereka bom Rafah. Tuan-tuan percaya pada mereka. Dan khubarok Amerikiyun dan pegawai pakar tentera mereka mengatakan, lihadhihi al-asbab khasara Israel wa antazar Hamas. Sebenarnya kenapa kita tak beritahu bahawa kita telah kalah? Kenapa kita masih menyembunyikan tentera Amerika dengan gabungan Israel kalah sekarang? Yang menang Hamas. Kenapa kita bohong? Kenapa kita bohong? Lihazihi al-asbab khasara Israel wa antazar Hamas. Ini datang daripada kamp tentera Amerika sendiri. Mereka berbohong dalam setiap berita mereka. Termasuk tuan-tuan kena bohong. Sebab tuan-tuan hanya percaya CNN, sedangkan CNN, rakyat Amerika 30% yang percaya CNN. Peperangan media sangat besar. Dan jaga wuduk tuan-tuan. Kata Abu Ubaidah, jaga wuduk tuan-tuan. Kita akan solat jemaah di Masjid Aqsa yang ditawan oleh mereka sejak tahun 67. Kita akan solat berjemaah bersama di Masjid Aqsa. Maksud insya-Allah, jika Allah izinkan, kita bebaskan Masjid Aqsa bulan Ramadan ini. Inilah yang disebut oleh pejuang kita. Dan mengikut pejuang-pejuang ini, kita telah menguasai keadaan. Yang mereka bom ialah di Rafah sebab mereka kecewa. Mereka tidak boleh masuk ke Gaza. Mereka tak boleh kuasa Gaza. Dalam masa 6 bulan, 5 bulan lebih, sudah masuk bulan ke-6. Mereka masih belum dapat menguasai. Dengan mereka bersatu seluruh dunia, mengulang kembali tentera Ahzab zaman Rasulullah. Rasulullah dikepung di Madinah dalam perang Ahzab pertama. Sekarang Gaza dikepung daripada seluruh penjuru. Dan itulah suasana yang telah sekali lagi berulang dalam sejarah manusia moden ini. Apakah yang berlaku kepada jiran-jiran kita? Jiran-jiran yang terlibat di sekeliling Palestin, termasuk Jordan, termasuklah Saudi, termasuklah Mesir, dan lain-lain. Mereka hanya melihat, seolah-olah mereka sedang melihat Masjid Aqsa sedang diceroboh. Mereka menjadi penonton semata-mata. Ini gambar lukisan, menggambarkan hakikat yang berlaku. Dan mereka lebih rapat dengan tentera Israel berbanding dengan pejuang Hamas yang mereka isytiharkan sebagai pengganas, termasuk Mesir. Ini nasib kita, tuan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala yaj'alullahu lil kafirin 'alal mu'minin sabila. Wala yaj'alullahu lil kafirin 'alal mu'minin sabila. Tapi yang berlaku sebaliknya. Kita saksikan zaman moden hari ini. Bagaimanakah negara Arab lebih gemar untuk normalisasi dengan Israel berbanding dengan umat Islam sendiri. Zaman Rasulullah dikepung dalam kota Madinah. Seluruh tentera Ahzab bergabung. Seluruh kesatuan mereka bergabung untuk menghancurkan Islam di Madinah. Dan Bani Israel yang berpakat dengan Rasulullah, yang berjanji dengan Rasulullah, belok hari perjanjian. Madinah diceroboh. Dalam kem Rasulullah ada manusia yang bersebut Al-Munafiqun. Begitu genting Rasulullah dalam peperangan Ahzab yang pertama. Sekarang peperangan Ahzab telah berulang kembali. Seluruh bangsa dunia berpakat untuk hancurkan Gaza, sebenarnya hancurkan Islam. Al-kufar ala millati wahidah. Orang kafir bila bertemu Islam, mereka boleh bersatu. Mereka boleh bersatu untuk hancurkan Gaza. Maksudnya hancurkan Islam. Mereka tidak bezakan Gaza ataupun mana saja. Umat Islam adalah satu perkara yang sama. Tuan-tuan semati, inilah sumpah pemuda-pemuda kita. Al-jihad baqin ma baqiat al-ihtilal. Kami akan terus berjuang, tidak akan berhenti.
Sebab tugas kami ialah berjuang. Kemenangan urusan ilahi. Pemuda belakang saya, depan saya. Ingat, tugas kita adalah berjuang. Kemenangan bukan urusan kita. Hanya kita berjuang, dan inilah yang dilakukan oleh pejuang-pejuang Palestin. Dan tuan-tuan, kita telah terkorban, kita telah syahid. Inilah di antara pemuda kita yang awam yang telah syahid, dan mereka telah capai tujuan mereka. Mereka turun untuk syahid. Allah kurniakan barisan pertama syahid kita. Nama-nama mereka termasuk komander kita juga. Dan sampai hari ini tuan-tuan, 28 Mac yang lepas, 2 hari lepas, telah 32.414 yang syahid, yang terkorban. Ini adalah orang awam, bukan tentera. Yang cedera telah sampai 74.787 yang cedera. Dan pemuda kita masih bertahan. Yang mereka musnahkan di Rafah ialah orang awam. Dan tuan-tuan, lebih menyayat hati dalam yang diputuskan oleh bangsa bersatu supaya gencatan senjata disegerakan dilaksanakan. Hamas sangat bersyukur sekiranya dipatuhi oleh Israel dengan gencatan senjata yang sebenarnya. Mereka ingin mencari mayat saudara mereka yang tertimbus di bawah timbunan bangunan yang masih tak dapat ditemui sampai hari ini. Sekurang-kurangnya 7.000 lebih mayat yang masih belum ditemui di bawah reruntuhan bangunan. Mereka ingin masa tertentu, mereka mohon 40 hari supaya kita gencatan senjata dalam bulan Ramadan lepas, dan bangsa bersatu menentukan keputusan yang telah tuan-tuan tahu. Tetapi apakah ini dipatuhi oleh Israel, tuan-tuan? Kita lihat pemuda seluruh dunia, sama ada Turki ataupun di Malaysia ataupun di Indonesia, mereka bersatu memberikan sokongan pada pemuda-pemuda yang sedang berjuang, yang disebut sebagai ganas di Palestin. Di mana saja, termasuk negara barat, termasuk Amerika sendiri, termasuk UK yang sangat benci ke Islam. Rishi Sunak asalnya orang India yang dizolimi oleh British. Sekarang dia menggantikan British untuk menzolimi orang Islam pula. Begitu juga Macron, moyang dia adalah orang Islam. Macron itu bukan orang asal Prancis, dia nenek dia orang Algeria, dia orang Arab. Dia mengaku dia orang Prancis sekarang. Neneknya, moyang dia adalah orang Arab, Algeria. Bila dia murtad, dialah yang melakukan kezaliman kepada Islam. Termasuklah Boris Johnson dulu, dia orang Islam Turki asalnya. Bila orang Islam murtad, mereka sangat bahaya pada Islam. Kita tunjukkan Macron dan juga Johnson dulu, yang asalnya Muslim murtad, yang sangat benci pada Islam. Termasuklah Rishi Sunak yang sangat-sangat benci pada Islam. Kononnya sekarang dia berikan ruang untuk tarawih di London. Sebenarnya yang berikan benar ini bukan Perdana Menteri, tetapi Datuk Bandar. Yang memberikan ruangan untuk kita berpuasa, buka puasa di London, di Trafalgar Square, ialah Datuk Bandar, bukan Perdana Menteri. Tuan-tuan, seluruh dunia, sama ada negara Islam atau Islam, pemuda mereka bangkit bersatu untuk menyokong kebenaran, menghapuskan palsuan. Kita lihat negara Arab. Ketika umat Islam di Gaza sedang dibom, apakah yang mereka lakukan? Mereka berpesta besar-besaran. Seolah tak ada kena-mengena dengan mereka. Benar, mereka hantar bantuan sekarang. Dan Amerika juga hantar bantuan. Amerika yang hancurkan hantar bantuan. UK yang hancurkan Islam juga hantar bantuan. Saudi juga hantar bantuan. Mereka adakan pesta besar-besaran. Walaupun ini lebih awal daripada peperangan. Dan mereka adakan konsert besar-besaran di seluruh tempat, di Jeddah, di Riyadh, di Al-Ula. Seolah apa yang berlaku di Palestin bukan masalah mereka. Ada kawan kita pergi umrah pakai muffler Palestin, ditangkap je Jeddah lagi. Nasib baik Pak Hari dibebaskan. Tidak boleh bawa simbol Palestin di Saudi. Kononnya mereka hantar bantuan, dan itulah yang dapat kita saksikan. Mereka mengadakan pesta seperti ini, seolah tak ada kena-mengena mereka, dan mereka menyaksikan apa yang dilakukan oleh pemuda-pemuda di Saudi. Al-Haramain, Kuala Lumpur tidak ketinggalan. Kita juga hari Nasrul Sambat, kita juga berpesta di Bukit Jalil. Seolah kita tak pekal langsung pada umat Islam yang sedang dibunuh. Umat Islam satu jasad yang sama. Bila kaki kita dipotong, kita meraung seluruh badan. Sekarang kaki kita dipotong di Palestin dan kita tidak sakit di sini. Menunjukkan kita satu, bukan satu kesatuan.
Umat Islam satu jasad yang sama. Kita lupa bahawa saudara kita yang sedang kelaparan. Dan kita berpesta malam Syaban lepas sebelum puasa dengan pesta simbol LGBT. Siapa kita sebenarnya? Dan sebelum itu kita ada Born Pink katanya, Blackpink kan? K-pop yang datang kenal kita seolah-olah kita sama seperti mereka. Seolah kita tak peka sama sekali dengan apa yang berlaku di Palestin. Pemuda kita banyak mati di jalan raya. Kita merepit jalan raya di highway. Bila kita kembali ke jalan yang benar, mereka mengatakan kami sudah berjuang di jalan yang lurus. Mereka mati di jalan lurus. Kita banyak mati di jalan lurus daripada perjuangan apa yang dilakukan oleh pemuda Palestin bandingkan apa yang berlaku di sini. Ini negara kita. Ini negara kita. Ini pemuda kita. Kita sudah merdeka. Sejak merdeka kita telah tanam benih bersama. Benih sekularisme. Benih sekularisme yang kita tanam di bumi ini. Maka sekarang telah besar pohon ini, keluar buah yang beracun. Kita sama-sama bertanggungjawab sebab ini pohon yang kita tanam bersama. Berapa ramaikah bayi luar nikah yang dilahirkan? Dan inilah suasana pemuda kita. Dan kita berpesta seperti itu. Di pelta-pelta dengan dada yang tak dapat kita hapus lagi. Ini kita akan ditanya oleh Allah. Setiap orang kita akan ditanya sebab kita bina negara ini. Kita tanam bersama pokok. Saya akan ditanya. Mula-mula sekali saya akan ditanya. Sebab saya yang banyak bercakap. Yang kedua, Tuan Imam. Di kawasan ini saya akan ditanya, Tuan Imam, Tuan Bila, Tuan-tuan semua akan ditanya apa yang berlaku di sini. Lepas ini saya balik, saya tinggal Tuan-tuan di sini. Tugas saya selesai. Tuan-tuan semati. Ini ialah doktor pribadi. Mereka ingat sendiri. Kita telah gagal untuk selesai masalah dadah. Ini ialah masalah kita. Pemuda kita, kita habiskan pemuda kita. Usia muda mereka menjadi bangkai bernyawa. Dan tuan, apa yang dilakukan oleh pemuda kita yang dilakukan dalam akhbar sangat menyayat hati. Sebahagiannya mereka terlibat dengan berbagai-bagai dadah dan sebagainya. Sedangkan 1/7 umat Islam di Rafah sedang dibom oleh Israel dalam bulan puasa lepas. Ini soalan kita di Rafah. Kita tidak diberikan hak asasi manusia, tidak ada makanan, tidak ada air. Dan bila kita buka puasa dengan sebiji timun. Kemudian ada negara yang menghancur Islam, hantar bantuan. Mereka persendakan kita, mereka jatuhkan bantuan dalam laut supaya kita sangat kesal. Mereka hantar dami, bantuan dami, bukan bantuan pun, plastik. Hingga mereka ingin persendakan kita. Dan mereka isahkan, mereka telah hantar bantuan. Perancis hantar bantuan. Jiran-jiran juga hantar bantuan. Jordan hantar bantuan. Tetapi apa yang berlaku sebaliknya. Inilah suasana kita ketika menyambut bulan Ramadan. Kita terpaksa makan rumput sebelum bulan Ramadan sebab makanan telah habis. Saya dipahamkan NGO, saya pergi ke Mesir bulan lepas. NGO beritahu pada saya sebelum puasa mereka kongsi satu botol air mineral 15 orang. 15 orang kongsi satu botol air mineral. Mereka makan rumput yang cukup menyayat hati saya. Disebut oleh NGO yang terlibat dalam misi di sana. Barangkali mereka boleh masuk ke kawasan Rafah dengan rahsia. Mereka beritahu sebahagian daripada Islam di Rafah sebelum puasa mereka gali tanah, tanah liat yang paling lembut di bawah. Mereka ambil uli makan. Mereka buat lempeng. Itu nasib kita yang tidak disebarkan mereka. Tuan-tuan semati. Ketika kita dapat bantuan sedikit, Mesir bukakan sedikit pintu Rafah, bantuan masuk terhad, makanan diagihkan sebelum puasa. Ketika kita berkumpul untuk dapat makanan, mereka datang bom kita. Rupa-rupanya ini umpan untuk kita mati bersama. Sebab di Rafah bertaburan dengan kem pelarian. Bila ada makanan, mereka akan berkumpul. Masa itulah mereka akan hancurkan kita. Mereka ingin hancurkan kita, tuan-tuan. Bukan hancurkan Gaza, hancur Islam. Tuan-tuan semati. 14 Mac
2 hari puasa. Kita puasa 12 Mac, mereka puasa 11 Mac. Banyak bergelimpangan. Ada masjid, saya tunjuk gambar ini. Tolong jangan tunjuk ini. Ini tidak sesuai untuk tunjukkan di masjid. Hari ini saya ulang sekali lagi. Tuan-tuan, kita puasa, kita sambut dalam peperangan, dalam kegelapan, dalam kelaparan, dalam kebuluran. Dan hari pertama, hari puasa, 20 orang yang mati kelaparan. Bertambah dengan penyakit lapar, 20 orang yang telah taubat. 11 Mac Ramadan bermula dengan kebuluran. Sama ada mereka puasa atau tak puasa, mereka sama saja. Mereka tak makan. Dan itulah yang berlaku menjelang Ramadan. Dan keluarga ini hanya dapat sebiji tomato yang dicampak daripada atas oleh negara yang membunuh Islam, kemudian mereka hantar sedikit makanan supaya kita berkumpul, dan mereka bom kita berkumpul. Sebiji tomato dan sebiji timun untuk satu keluarga. Air tidak beritahu di sini. Tuan-tuan, dalam hadis Rasulullah bersabda, laisal mu'min alladhi yashba' wajrahu ja'i illa jambih atau kama qala. Bukan seorang mukmin yang tidur dalam kekenyangan sedangkan jirannya kelaparan. Bukan mukmin. Maksudnya bukan mukmin yang sempurna. Marilah kita ukur di manakah kedudukan kita. Kita lihat perjuangan kita yang lama untuk gencatan senjata akhirnya disambut oleh bangsa satu dengan penuh penipuan. 25 Mac yang lepas, bangsa bersatu menolak usul Amerika yang juga untuk gencatan senjata tetapi penuh maslahat, diveto oleh buah negara Rusia dan China, dan kita dapati bahawa bangsa bersatu telah mengisytiharkan gencatan senjata. Selepas 5 bulan lebih, Majlis Aman Yukor wa Al-Qul Atla Andir di Gaza, ceasefire telah disahkan. Dan apakah Israel akan mematuhinya? Israel beritahu, kami tidak binding dengan keputusan ini. Kami tidak binding dengan keputusan ini. Kami boleh lakukan. Kami adalah terbaik, orang terbaik dunia. Yang Tuhan cipta kami adalah untuk mengatasi dunia. Kami tidak terikat dengan sebarang keputusan. Rupa-rupanya Amerika yang kelihatan berhempas polas untuk melakukan bagi pihak Israel telah tersalah langkah. Ini sebab kita lihat bagaimanakah rakyat mereka juga tidak bersama dengan kerajaan mereka. Dan Biden ingin menghadapi pilihan raya akan datang. Dia melakukan sesuatu yang tidak digemari oleh Israel. Maka berlakulah apa yang berlaku. Ini disambut oleh umat Islam dengan penuh kesyukuran. Mudah-mudahan kita dapat ruang untuk hari raya. Tetapi Israel tidak boleh percaya. Mereka telah mengatakan mereka tidak akan main pada urusan ini. Dan kami akan terus berjihad. Kami tahu perjanjian bangsa bersatu tidak boleh kami pegang. Kami akan terus berjihad. Berilah kami ruang untuk buka puasa dan untuk kami hari raya, dan kami untuk dapat bersalat tarawih di Masjid Al-Aqsa. Tetapi dalam konteks perjuangan, kami tidak akan tinggal perjuangan kami. Al-jihad baqin ma baqa ihtilal. Dan jaga wuduk tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan kita akan solat di Masjid Al-Aqsa bersama dalam Ramadan ini. Mudah-mudahan tuan-tuan kita mudah-mudahan Allah kurniakan malam terqadar, dan berilah doa syahdu kita kepada mereka. Kita bersama-sama. Ketika bumi telah ditutup oleh manusia, langit Allah terbuka luas. Doa Allah kita boleh panjatkan seketika mungkin, dan kita menunjukkan kita bersama dengan perjuangan ini. Bebaskan Masjid Al-Aqsa. Dan kita lihat khutbah-khutbah di seluruh negara membacakan mesej bebaskan Masjid Al-Aqsa, selamatkan bumi Al-Aqsa, termasuklah di Perak, termasuklah di Selangor, di Johor dan sebagainya. Tema Ramadan ialah pembebasan Masjid Al-Aqsa. Itulah barangkali roh perjuangan pemuda Badar dijelmakan kembali dalam perjuangan hari ini. Mudah-mudahan itulah barangkali kesimpulan daripada kuliah saya yang tak sepertinya pagi ini. Dan akhir, marilah kita berdoa kepada Allah supaya Allah berikan kebaikan, pertolongan kepada umat Islam dalam sedang berjuang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma abdi syamahum wa barik jamahum wa syaddid kamatahum azal aqdamahum wa salli alaihim kalbami kalabik. Ya Qahhar, ya Jabbar, ya Man Taqi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya munzil kitab wa ya mujaz sahabat wa ya hadman azab ihzuhum wa ansurhum
Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad da'wahum subhanallah wa bihamdihi wa akhiru alhamdulillah rabbil alamin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih.